Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi sembang santai kita pada hari ini. Apa khabar tuan-tuan perempuan? Alright. Okay, so untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, sesi inilah pre-recorded. Berkemungkinan kami sedang mengerjakan umrah. Itu pun kalau tak ada postpone lagi lah. Alright. So untuk pengetahuan tuan perempuan, video ni dibawakan khas oleh webinar Swing Trading. So kita ada tetamu kita. Tetamu itu saudara Huzaimi. Alright. So topik pada hari ini kita nak sembang santai dia. Sembang santai teknik buat 10% sebulan. Boleh ke kita buat 10% sebulan ni? Logik ke dengan market yang sangat volatile ni kan? So bagi saya bila kita nak sebut tentang keuntungan bila situasi market dalam volatile ni, adakah boleh ke tak boleh? Logik ke buat 10% sebulan ni? Right. So sebelum kita bermula, saya nak perkenalkan diri saya. Saya Zafir, remiser di salah satu bank di Malaysia. Okay, start menjadi remiser pada tahun 2019 dan start mula trading pada 2016. Itu serba sedikit pada saya lah. Okay, so di sebelah saya ni adalah tetamu jemputan kita. Tetamu jemputan kita iaitu saudara Huzaimi dan juga sahabat saya. Maknanya mula trade memang saya kenal dah je ni. Right. So apa kata kita bagi laluan untuk saudara Huzaimi untuk perkenalkan diri sendiri. Okey, apa khabar Taufik? Alhamdulillah. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Muhammad Huzaimi bin Abdul Khalid. Okey, saya berasal daripada Ipoh, Perak. Okey, saya mula terlibat dengan perlaburan saham ni kalau ikutkan lah bermula 2014. Tapi pada masa tu adalah zaman jahiliah saya lah. Sebab masa tu saya bertindak dengan main-main. Kan? Kalau orang biasa dengar, jom main saham, macam tu lah saya dulu. Okay? So bila kita terlibat saham dengan secara main-main, so hasilnya pun main-main. Okay? Jadi saya mula terlibat dengan secara seriusnya adalah pada 2016. Okay? Officialnya pada 2016. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini masih lagi sebagai seorang pelabur saham. Okay, so itu serba sedikit intro daripada saudara Huzaimi lah. Alright, so topik kita, topik santai kita pada hari ini iaitu teknik buat 10% sebulan. Logik ke buat 10% sebulan ni? Market volatile, macam ya je boleh buat 10% ni kan? 10% sebulan tak tu, konsisten tak tu 10% sebulan, boleh ke? Apa ni Huzaimi? Kalau tanya saya boleh ke tak, jawapan saya senang je, boleh. Okay, dia sebenarnya untuk buat 10% ni dia tak kira sama ada market berdarah ataupun market meriah kan. Sebab kalau ikutkan saya punya result bulan lepas, Alhamdulillah, syukur Allah bagi rezeki. Walaupun market berdarah saya boleh buat 50%. Itu 50%. Okay, tapi kita nak cerita nak buat 10%. Jadi kita bila nak buat 10% ni bermaksud kita bertambah kurang agresif dalam market. Alright. Tapi itulah 50% pun tak agresif juga sebenarnya. Saya beli biar je. Macam tu kan. Orang minta 10%. Orang minta 10%. Kau bagi 50%. So sebenarnya 10% ni sebenarnya boleh. Right. Kalau market merah berdarah, siapa nak tahu tips? Macam mana nak buat 10% sebulan? Cuba komen. Cuba komen tu. Saya nak tahu. Komen saya nak tahu. Okay. Dia mudah je sebenarnya. Kalau nak buat 10% sebulan ni, kalau market berdarah kan, ya, memang orang kata waktu market berdarah kan, merah macam ni tak boleh buat duit sebenarnya. Sebenarnya boleh. Okey, cuma kita tak fokus kepada saham-saham yang sedang naik. Walaupun market merah, takkan semuanya merah. Pasti ada hijau. Okey, tak pernah lagi lah. Saya pun dah 7 tahun terlibat dalam saham, tak pernah tengok lagi lah dalam satu hari tu tak ada satu pun yang hijau. Okey, Alhamdulillah, setakat ini memang akan ada sentiasa yang hijau. Cuma bezanya sama ada banyak ataupun sikit je yang hijau tu. Okey, jadi kalau nak buat 10% ni, kena fokus kepada yang hijau tu dulu. Alright, jangan fokus tengok yang banyak sangat merah ni. 800 saham yang turun, hanya 100 yang naik. Fokus je kepada yang naik tu. Kenapa fokus kepada yang turun? Okey, alright. Dan nak buat 10% sebulan sebab kita ada 30 hari ni. Kan? So jangan target untuk terlalu besar sangat dengan satu saham nak terus buat 10%. Okey, cuba buat 3%, kan? Buat 3% untuk satu saham. Kemudian cuba buat pada hari yang seterusnya sebab kita ada masa 30 hari. Okey, dalam 30 hari tu bukanlah 30 hari market buka. Tak, kan? Sebab kita satu Ahad cuti.
Okay, tak termasuk dengan public holiday. Kan? So hari Isnin sampai hari Jumaat tu memang market buka lah. Alright, so kita lebih kurang mungkin dalam 24 hari lah. Okay, ada masa untuk berdagang tu. Jadi tak perlu nak aim banyak. Dalam satu saham mungkin boleh target dalam 3%, 4% macam tu lah. So kalau kita compounding, kita buat lagi sekali, ulang teknik yang sama, insyaAllah boleh dapat 10%. Itu tips yang pertama tu. Okey, itu tips. Itu baru tips. Okey. So, kalau kita apa yang saudara Khuzami cakap, maknanya dalam keadaan berdarah. Okey, dalam keadaan berdarah ni kan, bukannya kita tak boleh buat duit langsung. Masih boleh, tapi apa yang saya boleh ringkaskan, dia sangat selektif. Maknanya cara pemilihan counter-counter saham. Maknanya bila katalah kita nampak dalam satu hari itu mungkin 800 atau 900 counter yang merah. Tapi jangan fokus yang merah tu. Kita fokus kepada saham yang naik. Macam saya tak ada dalam sejarah yang tak ada satu counter pun hijau. Dia tak ada hijau tu kosong. Tak pernah lagi lah. Selama saya trade pun saya tak pernah nampak lah kosong hijau. Dia mesti ada. So, dengan counter yang naik ni, sangat-sangat sikit. So, kat situ kita dapat tapis lagi mudah sebenarnya. Lagi mudah. Maknanya kita fokus pada saham-saham yang berlawan arus. Sebab tu saya sebut tadi, boleh buat duit tapi sangat-sangat selektif dan juga tidak agresif. Dan saudara Khuzami pun ada juga inform yang untuk kita target matlamat yang besar. Macam Khuzami, orang tanya 10%, dia sebut 50%. Maknanya market berdarah pun dia boleh hit 50%. Dalam sebulannya, betul? Sebulan 50%. Orang nak 10% je. Okay, cumanya mungkin untuk yang mungkin tak pernah lagi achieve 50%, tak pernah lagi sentuh 10%. Satu Khuzami galakkan untuk mula dengan ROI yang kecil dulu. Maknanya set matlamat yang kecil dulu. Mungkin cuba target 3% dulu, 5% dulu, slowly. Dia tak boleh lah macam kita tak pernah lagi buat 50%. Kita masuk je terus nak target 50%. Soalan seterusnya, saya nak tanya, memang cakap tu mudah. Cakap sembang nak 10% tu mudah, 50% tu mudah. Okey, untuk usaha kami mungkin mudah. Tapi di luar sana mungkin ada yang masih struggle lagi. Masih tak jumpa teknik lagi. Ada mungkin dah trade bertahun-tahun dah. Bertahun-tahun mungkin ada yang dah give up, datang balik, give up balik. So, bila market macam ni, dia give up terus. Mungkin dia withdraw duit daripada account CDS, tak nak trade terus lah. Nak cari platform pelaburan lain. Okay. So, teknik apakah yang saudara Khuzami gunakan bila keadaan market berdarah macam ni? Okay. Dia sebenarnya kalau saham ni dia bukan sekadar teknik je lah. Dia bukan sekadar teknik. Sebenarnya, boleh katakan dalam kita punya strategi untuk terlibat dalam saham ni, 80% tu bukan teknik. Okey, 80% tu adalah kepada mindset sebenarnya. Kan? Hanya 20% je teknik. Okey. So kenapa saya kata begitu? Contoh kan, macam mana saya boleh hit, ambil contoh, kenapa boleh hit 50%? Kan? Dalam pasaran yang sangat struggle dan mencabar ni, okey, dia berkenaan dengan mindset. Okey, ada orang dia dah beli saham yang betul. Kan, dia beli saham yang mungkin dia beli sama dengan saya, saham yang sama, cuma mindsetnya adalah dia takut. Okey, dia takut, dia tak boleh nak cuba nak praktikkan dengan ilmu apa yang ada. Sebab apa? Keberanian tu tak ada dan keyakinan pun tak ada. So apa dia buat? Beli dan mungkin dia jual mungkin sekitar 10%. Okey, ataupun tak sampai 10% dah start jual. Sebab ada perasaan takut tu. Sedangkan kita dah belajar, kita dah ada trading plan. Jadi kita hanya ride saham sehinggalah dia ada keluar sell signal. Okey. Jadi masalah kat sini adalah dia ketakutan tu terlalu tinggi sebenarnya, menyebabkan mungkin jual awal. Sedangkan saham tu elok dia buat kenaikan yang sihat. Okey, walaupun saham pada ketika ini sangat mencabar. Okey, macam saya bagi tahu tadi, walaupun saham majoritinya merah, ada yang hijau dan yang hijau ni yang terus membuat kenaikan. Okey, jadi tips yang nombor 2 sama dengan macam mana Zafir bagi tahu tadi. Cari yang melawan arus. Okey, pada ketika kita nampak saham yang tengah buat terjunan, jangan fokus kepada yang terjun ni. Okey, dan kalau kita berada dekat dalam yang sedang membuat terjunan,
sekiranya kalau dah langgar kita punya support, kan dah kena dah harga cut loss, tolonglah jual. Janganlah ada hook. Okey, teknik harapan ni harapannya terlalu tinggi, kan. So jangan gunakan teknik harapan. Okey, teknik ni sangat famous sebenarnya untuk semua pedagang saham ni. Memang tak ada fikan, tapi masalah famous ni dia tak settle selagi mana kalau dia tak boleh nak jual yang rugi ni. Macam mana nak cipta keuntungan kalau yang rugi dia tak boleh nak jual? Kita kalau bab entry tak nafikan sangat sharp entry, tapi masalah nak sell tu tak jumpa button sell. Kan? Tertinggal kat rumah. Kan? Itu so sebenarnya dia mindset sebenarnya. Walaupun kita dah ada trading plan tapi tak ikut pun tak guna juga. Kita langgar kan. Seolah-olah trading plan ni sebagai hiasan. Jadi dia adalah mindset. Alright. Okay. So kalau untuk pengetahuan tuan dan perempuan, alright. Di dalam saham dalam teknik saham ni kita ada fundamental analysis. Kita ada technical analysis. So kat situ ada lagi satu teknik. Ada satu lagi analisis yang kita buat walaupun tak diajar. Teknik yang tak perlu diajar. Tapi semua pandai. Hope analysis. Alang-alang saudara Kazmi cakap teknik harapan kan. So kita tambah dekat hope analysis. So hope analysis tu kita short form dia HA. Alright. So kat situ apa yang saya simpulkan maknanya bila kita dalam trading ni 20% ialah teknik. Ilmu yang kita belajar tu kita hanya gunakan 20%. Maknanya 80% tu kita memang gunakan emosi. Memang kita menggunakan emosi. So bila nak trade ni kita kena dalam keadaan tenang. Tenang sebab kalau dalam keadaan tak tenang ni jangan kacau emosi kita. Alright. So bila kita dah tenang baru kita boleh trade. Itu salah satu benda yang saya buat lah. Anda kata kalau mungkin tengah marah ke ataupun baru rugi ke sebagainya kan, jangan terlampau agresif. Lagi-lagi bila dalam keadaan market berdarah ataupun bahasa paling mudah jangan revenge. Salah satu jangan revenge. Sebab apa? Sepanjang pengalaman saya, bila kita ada satu revenge, maknanya dah rugi kita nak revenge. Okay, kita akan salah membuat pilihan counter. Sebab kita ada tendensi untuk pilih saham-saham yang tak ada fundamental, yang harga yang sangat-sangat murah, yang pergerakan mungkin saham tu volatile, sebab kita nakkan pergerakan cepat naik. So teknik yang bila dalam keadaan emosi tak stabil inilah yang akan lead to hope analysis. Bila dah sangkut dia hope. So macam inilah, masuk niat nak short term. Tapi bila sangkut dia ubah niat untuk pakai long term. Dia tak boleh. Tak boleh macam tu tuan perempuan. Dia kena disiplin. Anda kata jadi ke tak jadi ke, dia kena ikut. Kalau jadi alhamdulillah. Kalau tak jadi kena disiplin. Dia tak boleh nak hope analysis ataupun nak layan lagi, tak boleh. Kita kena berdisiplin dalam kita punya trading. Kena terima hakikatnya. Sebab tu bila kita nak masuk dalam saham ni kena ada trading plan. Okey. Trading plan ni dia bukan hanya sekadar buat trading plan, sedar cukup syarat supaya nanti kalau cikgu tanya ada trading plan apa, kita boleh beritahu trading plan kita. Tapi hakikatnya kita tak ikut pun. Trading plan yang dibuat ni untuk kita follow, bukan hanya sekadar tulis ataupun bukan hanya sekadar ada kat chart tu. Tak, dia kena wajib follow. Alright. So dalam keadaan market yang berdarah macam ni, okey, kita pilih saham yang melawan arus. Okey. Tapi macam Ustaz Huzaimi, dalam keadaan berdarah ni, lagi suka teknik yang day trading ataupun suka swing sebenarnya. Mana teknik yang sesuai dalam keadaan market berdarah? Okey, kalau ikut pada pengalaman saya lah. Okey, dalam pengalaman jiwa saya memang jiwa kepada swing sebenarnya. Saya suka beli dah relax. Okey, tanpa nak tengok skrin tu setiap masa, setiap minit, kan, selang 5 minit ke, tak. Saya suka beli relax. Saya pernah mencubalah untuk buat day trading ni. Saya boleh buat, cuma dia hati tu tak tenang. Kan, dia nak kena tengok, dia nak kena aim saham tu setiap masa. Kan, tapi kalau kita boleh swing ni, kita fokus kepada dalam satu saham je. Fokus, lepas tu beli dan simpan sampai target jual. Okey, yang penting last kali kita nak duit tu berganda, kan?
compounding kan. Kalau kita tahu tentang compounding ni, duit tu akan berganda, dia akan jadi beranak. Alright? Dan ulang je teknik ni. Okay, dah sampai target jual, lepas tu ulang teknik yang sama, swing dan berganda, dan ulang sekali lagi. Lama kelamaan modal kita tu akan dia boleh berganda menjadi lebih daripada sekali ganda, beranak menjadi 2 kali ganda. Hanya beli dan relax. Okay, sebab saya memang suka ketenangan. Kan? Jadi macam sama kalau bercuti pun saya suka tempat tenang dan relax. Saya memang suka jiwa yang tenang. Kan? Sebab untuk day trading ni saya perlu menghadap skrin tu setiap masa. Okay, walaupun saya ni surah rumah sebenarnya. Boleh dikirakan full time trader jugalah. Full time trader lah. Tapi sebabkan saya ni surah rumah kan. So ada tugasan yang nak kena buat. Kan, tugasan-tugasan di rumah terutamanya. Kan, kadang-kadang belum cerita nak kena beli barang dapur setiap hari kan. Saya jenis setiap hari beli sikit-sikit. Kedai dekat. Dia macam ni lah. Pampers kita beli. Beras kita beli. So benda tu saya tak boleh nak tengok setiap masa dengan ada tugasan. Kan. Saya pun sukalah macam petang-petang bawa family pergi riadah. Sebab kita nak ada orang kata apa, masa tu bersama dengan family tu ada. Takkanlah kita ni nama je kita ni full time trader tapi banyak masa dekat skrin. Adil tak? So macam family kat rumah ni macam mana? Kan? So baik kita pergi kerja sama je, kita tinggalkan juga family kan. So bila kita dah dekat rumah, sepatutnya kita banyak luangkan masa dengan keluarga. Tapi last kali banyak menghabiskan masa depan skrin. So benda tu nampak macam lebih baik pergi kerja lah. Macam tu, umpama dia begitu. Okay, tak menyalahkan orang yang full time trader yang menghadap skrin setiap masa. Sebab life masing-masing tak sama. Tapi saya suka menghabiskan sisa hidup saya ni dengan family lah. Saya suka menghabiskan masa orang bawa pergi jalan-jalan. Sebab tak semua orang boleh menghadapi situasi macam mana yang macam saya buat sekarang lah. Kan? Okay, so itu antara apa yang saudara Khuzami buat lah. Alright, so mungkin saudara Khuzami ni boleh bagi nasihat kepada dua sana. Mungkin masih tak jumpa lagi teknik yang sesuai untuk dia, ataupun masih struggle lagi untuk mencari keuntungan, ataupun mungkin portfolio tengah berdarah, market berdarah, portfolio pun tengah berdarah, ataupun mungkin dia dah belajar lama dah. Ada juga golongan ni dia dah belajar lama tapi tak pernah tekan, sebab dia takut punya pasal. Okay, so mungkin saudara Khuzami boleh nasihat ataupun tips-tips yang boleh diberikan kepada penonton kita. Okay, saya ni tak adalah lama sangat dalam market, tapi alhamdulillah pengalaman yang ada ni banyak mematangkan saya lah. Saya melihat ramai orang ada yang terkorban dalam market, yang mana pernah bersama-sama kita berdagang dalam peluang saham tapi dah hilang. Kenapa mereka menghilang? Sebab mungkin yang pertamanya adalah mereka rugi. Tak nafikan dalam saham ada rugi. Cuma rugi tu bila kita ada ilmu, kita boleh kawal dia. Kita cuba minimumkan kerugian dan maksimumkan keuntungan. Cuma masalah adalah kenapa ramai orang yang terciduk, hilang dalam pasaran sebab mereka memaksimumkan kerugian. Okey, kita tak nak ke arah memaksimumkan kerugian, kita nak maksimumkan keuntungan. Okey, kenapa boleh maksimumkan kerugian? Sebab yang pertamanya adalah apabila ilmu mungkin tak cukup. Okey, kita pun mungkin kita baru belajar, tak cukup lagi explore dalam pasaran saham ni. Kita terus letak satu modal, satu amount yang sangat besar. Okey, satu modal yang sangat besar, apabila rugi kita akan sentap. Dan apabila rugi kita dah tak ada modal. So membuatkan kita dah tak boleh nak berdagang. Yang kedua adalah elakkan membuat pinjaman. Sebab ada yang cuba nak terlibat dalam pasaran saham, modal tak ada. Okey, dia buat apa? Pinjaman. Okey, kalau pinjaman ni kita tahu setiap bulan kita dah ada komitmen komitmen yang mana kita perlu bayar balik duit tu. Persoalannya adalah langit tak selalu cerah. Okey, dalam pasaran saham pun begitu. Tak selalunya indah pada hari-hari. Dia sama berniaga Sebab saham ni di sebalik dalam di sebalik angka ataupun nombor-nombor pergerakan harga saham ni, dia ada syarikat. Okey, syarikat yang mana ada bisnes dia. Jadi dia akan ikut
Yalah, kita berniaga, ada untung, ada kala rugi. Ada kala kita punya perniagaan kita bagus, ada kala hari ni pun tak ada jualan. Sama juga dalam pelaburan saham. Okey, ada kala kita boleh buat duit, ada kala kita menung je kan. Okey, jadi jangan buat satu tindakan yang boleh boleh menjerat kita balik, diri kita balik. Dengan buat pinjaman kan. Komitmen nak kena bayar setiap bulan, untung dalam saham setiap bulan belum lagi ni. Yang kedua adalah sekarang ini satu orang buat lah, menjual aset yang ada lah. Ini sekarang saya macam risau lah. Okey, sekarang sampai tahap jual rumah pun ada, jual kenderaan pun ada, sebab nak cuba terlibat dalam saham. Okey, sebab dalam mindsetnya adalah dia nampak okey, duit nak untung besar kena ada modal besar. Okey, itu dia nampak untung. Kalau rugi pun sama juga. Kalau modal besar, rugi pun besar juga. Jadi kalaulah modal tu hilang, umpama macam kalau kita jual rumah tu pun hilang lah. Okay? Sebab modal dah habis. Okay? So jangan gunakan duit yang kita rasa ini adalah satu-satunya duit yang kita ada. Okay? Gunakan duit lebihan. Kalau duit lebihan ni kita rugi pun, kita boleh tidur lena, hidup tenang, boleh melalui hari-hari dengan gembiranya. Okay? So tak sentaplah sangat dalam pasal saham. Jadi nasihat saya adalah gunakan modal yang kita sanggup rugi. Alright? Dan kalau nak memahirkan skill, tolong gunakan satu amount yang sikit dulu. At least kita try, kita berani cuba. Kat situ kita sedang develop kita punya skill dalam pelaburan saham. Jangan terus tak besar. Bila rugi, tu yang sentap. Gunakan sikit dulu. At least kita cuba. Jadi kalau anda kata dalam 10 teknik yang kita try tadi ni, yang mana paling banyak win? Kalau boleh katakan 8 kali dalam 10 kali try ni win, cuba tengok win ni sebab pakai teknik apa. Kan? Tapi kalau 8 kali rugi ni, cuba check balik. Buat postmortem balik lah, check balik kesalahan tu. Kenapa rugi banyak sangat? Apa salah silap dia? Kan? Jangan tunding jari ke arah siapa-siapa menyebab kita rugi ni, tak. Cuba check kat diri kita dulu. Kat mana silap dia? Okay? Apa mistake yang kita sedang buat? Jadi kat sini kita sedang perbaiki, sebab pengalaman yang kita hadapi ni sangat mahal. Tak semua orang boleh ada. Okay? Tak semua orang boleh hadap pengalaman tu. Sekarang pengalaman tu ada diri sendiri dulu. Check balik kenapa rugi dan check balik sebab apa untung. Kalau untung ni proven, cuba apply banyak kali, insya-Allah berjaya. Okay, so kesimpulan daripada saudara Zami punya nasihat tadi kan. Alright, so kita boleh melabur ni. Melabur ialah satu perniagaan. Cumanya melabur ni tak perlu nak berhutang. Tak perlu ambil loan. Guna duit lebihan. Okay, lebihan ni bukan daripada duit nak beli Pampers. Bukan duit nak beli beras. Anda kata kalau beras habis, kau menjawab dengan bini pula. Okay. So kita ni surau rumah kan. Okay, so bukan duit untuk bayar kereta, bukan duit untuk bayar rumah tak, dan juga bukan duit hasil daripada jual kita punya kenderaan, bukan hasil daripada jual rumah. Maksudnya duit lebihan. Anda kata kita tak ada duit lebihan, anda belum bersedia lagi untuk melabur. Dia mesti ada duit lebihan. Jadi kalau dalam konsep pelaburan ni, pelaburan saham ni lah paling terakhir. Maknanya selesaikan dulu pelaburan yang lain dulu, yang low risk, medium risk, dan high risk ni ialah saham. High risk ni ialah saham. Maknanya kumpul dua duit untuk ada duit lebihan. Duit lebihan ni ialah duit yang kita sanggup loss. Ada kata kalau kita ada lebihan 1,000, sanggup tak nak loss 1,000 tu? Loss tu maksudnya kalau hangus. Kalau hangus lah. Dia kata kalau hangus 1,000, sanggup tak? Kalau 1,000 tu sanggup, mula dengan 1,000. Dan untuk beginner, memang saya pun nasihat untuk mula dengan modal yang kecil dulu. Jangan bila kita ada mindset nak masuk saham ni, hari ni kita masuk semalam dah kaya. Tak. Dia tak boleh macam tu. Masuk hari ni, esok dah jutawan lah. Dia tak boleh. Dia ialah satu proses, satu perjalanan untuk kita mantapkan kita punya ilmu dahulu. Ya, kita dah belajar teknik. Mungkin tuan-tuan puan dah belajar bermacam-macam teknik. Okey, cumanya dalam pelaburan saham ni, adakah wajib untuk kita kena belajar teknik yang beratus-ratus dalam pasaran? Bagi saya tak perlu pun. Hanya boleh just fokus 1-2 teknik pun dah cukup. 1-2 teknik cukup dah. Dia tak perlu nak berteknik-teknik bintang bulan apa semua teknik, tak perlu pun. Just fokus satu teknik yang bersesuaian dengan kita. Maksud bersesuaian tu ialah
andai kata kalau kita ni dari segi masa kita bekerja ke, full time trader ke, berniaga ke, okay. So dari situ kita nampak dari segi masa dan juga dari segi kita punya ketenangan. Andai kata ada orang dia tak boleh nak menghadap platform, dia rasa macam kacau so rasa macam dia tak boleh untuk trade dengan laju, so mainlah santai, swing trading lah. So andai kata bekerja, bila kita bekerja janganlah pula kita menghadap platform ni kan, tak berkat gaji kat situ. So gunakan masa bila ada free time. Bagi saya senang. Andai kata kalau tuan perempuan ada masa untuk buka Facebook, ataupun ada masa untuk buka TikTok, okay, so maknanya anda ada masa untuk melabur. Dia tak perlu buka lama pun platform tu, hanya buka 5 minit, 3 minit dah cukup dah untuk satu hari, betul? Alright, so setakat itu saja untuk sesi santai kita dengan topik bolehkah buat teknik 10% sebulan. So sebelum kita sambung kepada sesi seterusnya, apa kata kita layan satu video ini. Anda tak ada masa nak tengok chart setiap hari? Tak reti bila kena beli dan jual saham? Susah nak dapat profit maksimum? Asyik kat loss je? Alah, setakat tekan buy, semua orang boleh buat. Tapi, berapa ramai yang boleh ride the trend? Kalau anda ada masalah ini, anda perlu belajar teknik swing trading. Tak kira anda kerja government ke, swasta ke, berniaga ke, teknik ni sesuai untuk orang sibuk macam anda. Hai, saya Zafir. Sebelum terlibat dengan saham, saya seorang pemandu kereta e-hailing. Mula serius menjadi pelabur saham pada tahun 2016 secara sepenuh masa dan kini menjadi seorang remiser di investment bank. Saya mula melabur dengan modal RM1,000 dan hampir loss 80%. Alhamdulillah, kini sudah capai 100% lebih daripada 6 kali. Nak tahu macam mana tanpa tengok chart hari-hari pun boleh dapat 10 hingga 30% dalam saham dengan tenang? Jumpa saya di webinar Swing Trading. Daftar sekarang. Okey, kembali kita ke swimming pool. Silap, ke studio. Kan, tadi dah bawa pergi ke swimming pool. Tapi saya pelik tapi memang ada kembar ke macam mana tu? Ini bukan kembar, Cai. Saya lupa nak beritahu. Sebenarnya saya ada kuasa Shadow Clone Jutsu. Kage Bushi no Jutsu. Gurau tuan-tuan, gurau. Wah, tapi memang terbaik lah. Okey, macam ni lah, Pi. Aku nak bagi kau bukan satu lah, ada beberapa soalan cepu cemas. Cepu cemas tau. InsyaAllah garanti cemas. Okey. Harap cemas Kalau tak rasa cemas, buat cemas. Ini betul-betul tak ada dalam skrip ni. Okey. Tapi kena jawab dalam masa 15 saat je. 15 saat akan diberi 15 saat. Jawab sama ada antara dua jawapan yang aku bagi lah. Okey. Okey. Tea atau kopi? Kopi. Kopi. Kenapa kopi Dah pilihan. Pilih lah. Okey, kalau kau diletakkan dalam sebuah pulau kan. Pulau tu memang tak ada apa-apa pun, kau seorang je. Apa sepatutnya barang yang kau kena ada? Apa dia? Kalau kau diletakkan dalam sebuah pulau yang memang tak ada sesiapa dan tak ada apa-apa pun, memang kau terkandas lah di sebuah pulau kan. Apa prop yang kau rasa kau kena ada kat sebuah pulau tu? Prop Dia sekadar pulau Prop dia sama ada nak cuba lari daripada pulau tersebut ataupun makanan. Kalau tanya saya, bot lah kot. So bolehlah keluar dari pulau tersebut. Senang Senang kerja. Okay. Ini betul-betul dalam skrip ni. Cuma saya dibuatnya. Alright. Kat mana tempat pelancongan yang rasa macam teringin sangat nak pergi? Teringin sangat nak pergi tempat pelancongan yang saya teringin nak pergi sebenarnya di Jepun. Di Jepun Kenapa di Jepun Sebab saya tertarik dengan dia punya culture, sopannya dan juga salah satu wishlist saya lah untuk pergi ke Jepun, bukan seorang tapi bersama keluarga. Okey, bersama keluarga seorang tak nak Seorang tak best. Okey, Lamborghini ataupun Ferrari? Lamborghini ataupun Ferrari. Saya lagi suka Lamborghini. Kenapa tu? Kenapa kan? Dia kenapa tu sebab memang minat saya tu.
Okey tuan-tuan, setakat ini saja daripada soalan macam tak ada mengena langsung je. Alright. So berakhirlah sesi santai kita pada hari ini. Cumanya part yang soalan ni saya tak tahu kenapa apa yang merapu sangat saudara Ghuzaimi ni. Soalan yang tak ada related langsung. Okey, so tak apa. Okey, setakat itu sahaja pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.